Kemudian alhamdulillahillazi a'anani. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menolong aku sehingga aku dapat berpuasa. Tuan-tuan jangan lupa kat dia. Sayyidina Muhammad dia bagi kita tahan tu berapa jam tu sampai maghrib tu dengan pertolongannya. Kalau dia tak tolong tuan-tuan, asap tu duduk nampak ayah. Tak tahan ni, masuk bilik minum seorang-seorang apa pun tahu. Mi semayang mi asap. Nak kumuk buat tertelan. Allah tertelan pula. Padahal dia padahal dia dah bercadang nak telan ayam tu. Sebab apa? Allah tak tolong dia. Allah tak bantu dia. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi kita boleh puasa sebulan ialah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kena berterima kasih dengan dia. Terima kasih dengan dia. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni ialah tajuk yang terakhir pada kitab Safinatul Najah. Jadi tajuk yang terakhir ni ialah tajuk tentang puasa. Kita masuk pada tajuk yang terakhir iaitu rukun puasa. Kita pun lagi beberapa bulan lagi, tak lama dah nak menyambut Ramadan. Jadi salah Sayyidina Muhammad kepada yang belum qada, boleh lagi, sempat lagi untuk menunaikan qada puasa yang tertinggal. Salah Sayyidina, moga-moga kita sempat menghabiskan hutang-hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik. Masuk pada tajuk yang terakhir pada malam ni ialah rukun puasa. Faslun arkanuhu salasatun. Niyatun laylan likulli yawmin fil fardi. Wa tarku mufattirin dhakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dhurin wa sha'imin. Rukun-rukun puasa ada 3 perkara. Yang pertama ialah niyatun laylan likulli yawmin fil fardi, iaitu niat pada malamnya, iaitu pada setiap malam pada bulan Ramadan. Baik, yang ni ialah bagi puasa wajib sahaja. Pada puasa wajib, niat ialah pada malam tersebut. Maknanya salah Sayyidina Muhammad kalau maghrib tadi ialah 1 Ramadan, maka malam sebelum kita tidur tu, maka niat dah waktu tu sebelum kita tidur. Esok hari pertama, malam ni kita dah niat dah. Berbeza dengan puasa sunat. Puasa sunat, salah Sayyidina Muhammad, kita boleh niat pada esok. Salah Sayyidina Muhammad selagi mana matahari tak tergelincir. Mana contohnya, salah Sayyidina Muhammad waktu pagi tu, kita tak makan apa. Lepas tu berasa macam nak puasa. Kira lepas subuh lah. Lepas subuh tu, salah Sayyidina Muhammad balik rumah main subuh apa. Duduk, tunggu matahari terbit. Salah Sayyidina Muhammad, ke 7, ke 8 tu, berasa nak puasa. Tak makan apa ni? Salah Sayyidina Muhammad. Dan waktu tu boleh kita niat dan terus puasa. Sebab salah kaedah pada puasa sunat ni, as-sawmu at-tatawwu'i amiru nafsaha. Puasa sunat ni, salah Sayyidina Muhammad dia ketua pada diri dia. Masuk ketua pada diri dia, dia boleh niat salah Sayyidina Muhammad walaupun pada siang hari. Itu puasa sunat. Jadi tak boleh makan lah. Lepas niat tu saya puasa sunat kerana Allah Ta'ala. Tunggu sampai maghrib lah baru buka. Baik. Jadi kalau puasa wajib, iaitu puasa di bulan Ramadan, dan juga puasa qada. Puasa qada, puasa yang wajib, maka niat dia ialah pada malamnya. Contohnya puasa Ramadan wajib ditentukan di dalam hati jenis puasa yang akan dilakukan esok hari, sama ada puasa Ramadan ataupun puasa nazar ataupun puasa kafarah. Baik, ketiga-tiga ni, yang pertama puasa wajib bulan Ramadan sama ada yang tunai ataupun yang qada. Yang kedua ialah puasa nazar. Puasa nazar ni bagi orang yang bernazar. Contohnya dia nak dapatkan sesuatu tapi payah. Hajat dah besar untuk mendapatkan sesuatu. Akhirnya buat macam usaha dah tak dapat. Akhirnya bernazar. Ya Allah, kalau aku dapat hari ni, aku akan puasa seminggu contoh. Dia tak dapat. Sebelum ni usaha tak dapat. Bila dia berjanji dengan Allah Ta'ala, menazar dengan Allah Ta'ala, dia ikat dengan sesuatu tadi, diikat sesuatu dengan puasa, maka wajib tunaikan puasa tadi.
Dia panggil puasa nazar. Mana pun tuan-tuan, jangan tangguh-tangguhkan puasa ni. Ataupun nak buat kenduri. Kalau aku dapat ni, kerja ni kan contohlah. Dia memang dia teringin sangat dan dia berhajat dengan kerja tadi. Jadi bila dia kata, kalau ya Allah, kalau aku dapat, kalau engkau bagi aku kerja ni, aku nak buat kenduri sekampung. Contoh. Tengok-tengok dapat. Apply dia diterima. Salah Sayyidina Muhammad. Maka dia kena segerakan nazar tadi. Sama ada dalam bentuk buat kenduri ataupun berpuasa. Baik, kalau jenis bentuk puasa, maka kena niat pada malam tu. Esok baru puasa. Ataupun puasa kafarah. Puasa ganti. Puasa ganti ketika mana dia melakukan kesilapan dalam bulan Ramadan. Contohnya, soalan Sayyidina Muhammad, waktu puasa, dia berjimat dengan isteri dah. Bersetubuh dengan isteri dah tanpa buka puasa. Terus jimat. Maka hukuman dia ialah puasa 2 bulan berturut-turut. Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mana 2 bulan ni dia tak boleh selang sehari. Dia kena buat 60 hari berturut-turut. Dia puasa. Sampai hari ke-59 tak puasa. Maka dia kena ulang balik. Dia kena ulang balik hari pertama. Berat. Jadi panggil puasa kafarah. Jadi setiap kali dia nak buat puasa selama 60 hari tu, setiap malam sebelum dia puasa esok tu, wajib niat. Maka ketiga-tiga ini niat pada malam. Malam sebelum esok hari dia berpuasa tu. Baik. Jika diniatkan semata-mata puasa tanpa menentukan jenisnya, tidak sah niat puasa itu. Contoh macam mana? Saja aku puasa esok. Ini dia tak tentukan puasa wajib atau puasa sunat. Ataupun dia dalam niat dia tu, dia umum. Maka tidak sah. Maka dia kena tentukan jenis puasa. Sebab tu macam semayang. Semayang ni dia ada niat juga. Niat. Kalau semayang fardu, niat semayang fardu. Niat semayang sunat, niat semayang sunat. Niat qada semayang, niat qada semayang. Dia tak boleh saya aku semayang kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba semayang zuhur. Semayang zuhur ada sah tak? Tidak sah. Baik. Sama juga macam solat. Kemudian sebab kenapa wajib berniat puasa pada waktu malam, iaitu tabiid, dipanggil tabiid. Mana setiap malam kena puasa. Setiap malam kena niat puasa. Kenapa? Dalam mazhab Imam Syafi'i, ialah setiap hari dalam bulan Ramadan adalah suatu ibadah yang tersendiri atau terpisah-pisah. Sebab itulah tidak cukup kalau berniat hanya sekali saja. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi ada pendapat yang mengatakan boleh niat sebulan. Itu bukan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kena memperbaharui niat. Habis puasa, esok habis puasa maghrib, dah buka puasa, selesai dah hari pertama, lagi mayang tarawih apa semua, nak tidur, niat pula memperbaharui niat untuk hari yang kedua pula. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab kalau kita tengok mazhab Imam Syafi'i, dia sangat terperinci dan sangat teliti supaya dan juga satu lagi, dalam mazhab Imam Syafi'i ini sangat berhati-hati. Ini kelebihan Imam Syafi'i lah yang Allah Ta'ala kurniakan salah kepada beliau, sehingga akan dalam bab haid sekalipun, salah Sayyidina Muhammad, mazhab Imam Syafi'i dalam bab haid menjadi rujukan utama di antara mazhab-mazhab yang lain. Mazhab Imam Ahmad pun merujuk kepada Imam Syafi'i, dan mazhab salah Sayyidina Muhammad, ulama mazhab Maliki pun merujuk kepada mazhab Imam Syafi'i, dan ulama mazhab Hanafiyah pun merujuk kepada mazhab Imam Syafi'i. Nampak kata terlalu terperinci dan berhati-hati. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i, niat setiap malam itu wajib, kena memperbaharui. Dan kata guru saya, salah Sayyidina Muhammad bagi yang niat sebulan, walaupun dia dah niat hari pertama tu, dia dah niat dah 1 Ramadan tu, pun dia kena ulang juga niat pada setiap malam. Malam kedua, malam ketiga, malam keempat, sampai habis 30 Ramadan. Dia kena ulang juga sampai tahap tu. Supaya apa tuan-tuan? Supaya dia tak jadi terputih-putih. Supaya dia takut jadi ragu-ragu. Itu kenapa Imam Syafi'i suruh niat setiap malam. Kalau dah niat dah sebulan, niat malam pertama, untuk sebulan terus, takut jadi terlupa. Aku dah niat ke hari tu? Main malam ke-7 dia jadi tak niat lagi kot. Jadi takut jadi itu. Jadi setiap malam kena ulang niat tadi. Hukum dia wajib dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, salah Sayyidina Muhammad, iaitu
wa tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzurin. Yang kedua, meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan sedar, yang mana dalam keadaan yang dia sedang berpuasa. Dia tahu dalam keadaan dia tu berpuasa. Dan boleh memilih, ataupun maksudnya tidak ada paksaan, serta bukan jahil yang ma'zur, iaitu dimaafkan oleh syarak. Apa makna dia? Baik. Yang kedua ialah meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan sedar. Maknanya Sayyidina Muhammad dengan sengaja lah SWT. Dia buka puasa dengan sengaja. Dia tahu kata dia puasa, saya pergi buka. Ambil ayam, masuk dalam bilik, buka puasa. Sayyidina Muhammad. Ataupun Sayyidina Muhammad, dia buat, bukan berlakon. Kecoh. Dia tahu kata dia puasa. Minum Allah. Terlupa. Dia buat itu. Hal ni pun dikira orang yang sengaja. Jadi tinggalkan perkara tadi. Sayyidina Muhammad. Kenapa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Kalau dia buat macam tu, walaupun dia qada sekalipun, habis Ramadan dia qada, puasa tu tetap tak sama dengan had tunai. Sayyidina Muhammad. Yang ni orang yang mengqada, menggantikan puasa, tak ada sebab apa. Saja pergi buka, tak ada kerja apa. Dia pun ada kekuatan, tak ada sakit apa. Saja pergi buka, duduk dalam bilik makan. Sayyidina Muhammad tak apa, boleh qada. Dia duk pegang boleh qada, boleh qada tu. Bila dia qada sekalipun, tetap pahalanya dan fadilatnya tidak sama seperti mana berpuasa pada bulan Ramadan, tak sama. Jadi sebab tu Sayyidina Muhammad kata musannif, tinggalkan perangai tadi. Dan Sayyidina Muhammad boleh memilih, yang ini tidak ada paksaan. Sayyidina Muhammad. Macam mana Sayyidina Muhammad? Baik, bagi orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir di dalam bulan puasa, dia boleh sama ada nak membuka puasa dia untuk berbuka ataupun tak buka. Orang yang bermusafir, dia puasa, dia tak bercadang pun nak bermusafir. Tiba-tiba ada panggilan ejen dan sebagainya, yang terpaksa dia bermusafir melebihi 2 marhalah. Dia waktu puasa tu, dia tak bercadang pun. Saya memang tak ada dalam jadual dia nak pergi jalan ke, dia nak pergi ustaz, tak ada. Tiba-tiba masuk bulan puasa, ada kerja yang dia terpaksa pergi. Dan dalam keadaan dia bermusafir, dan waktu tu dia diberi pilihan. Dia boleh buat pilihan. Sama ada dia nak perhabis puasa dia sampai maghrib, ataupun dia buka di tengah jalan. Ini maksudnya hukum dia jadi rukhsah. Dia ringan kepada orang yang ada sebab di depan. Hawai tadi, tinggalkan perangai yang tak ada sebab apa. Tiba-tiba nak buka puasa. Yang ni kalau dia buka puasa sekalipun, salah dengan sengaja, maka pahala dia tak sama lah. Tapi kalau orang yang diberi pilihan, maksudnya Sayyidina Muhammad ada sebab yang lain di hadapan, terpaksa buka. Sayyidina Muhammad jadi doktor dan sebagainya, dia nak kena biri lama, 5 jam nak kena bedah. Ada hal mustahak nak menyelamatkan nyawa orang, maka dia boleh diberi pilihan untuk dia berbuka, ataupun dia nak terus sampai habis pun tidak ada masalah. Sayyidina Muhammad. Baik. Dan yang ketiga ialah dipanggil jahil yang ma'zur. Jahil yang ma'zur ni macam mana tuan-tuan? Jahil yang dimaafkan, mana dia tak tahu apa langsung pasal puasa. Hukum puasa pun dia tak tahu. Boleh buka tak waktu puasa, dia pun tak tahu. Dia maknanya puasa dia ni taklid, ikut-ikut. Sayyidina Muhammad dia nak buka, sebab dia kita tuan-tuan. Sebab apa kita tak berani buka? Sebab kita tahu Sayyidina Muhammad kalau kita buka puasa dengan sengaja, dosa. Sayyidina Muhammad. Jadi hak orang jenis yang ketiga ni, dia tak tahu apa langsung. Seperti orang awam. Bukan orang yang mengaji. Orang awam, mungkin Sayyidina Muhammad, kita bersangka baik, dia tak tahu apa langsung. Tak mengaji, tak tahu apa semua. Ligan dunia saja. Tak sampai bab puasa pun dia tak ambil tahu. Maka Sayyidina Muhammad kata syarak, orang yang jahil yang dimaafkan oleh syarak ialah yang pertama, jahil kerana, baik, jenis-jenis jahil ni yang pertama, kerana baru memeluk Islam. Dia tak tahu apa? Baru masuk Islam, tak ada mengaji lagi. Sayyidina Muhammad. Boleh tak kita beratkan dia untuk puasa? Tak boleh. Walaupun dia baru masuk Islam, esok puasa, baru masuk Islam petang tadi.
Asal tu contoh baru masuk Islam. Maghrib tu 1 Ramadan. Hang kena puasa, hang tak puasa hang masuk neraka. Tak boleh kita beratkan keadaan macam tu. Jadi sebab apa? Dia yang dimaafkan. Yang kedua, salah Sayyidina Muhammad jahil kerana tinggal jauh daripada orang ramai. Mai duduk dalam hutan tu. Kalau nak pi masuk ke rumah dia tu contohlah. Orang asli lah. Kita katakan orang asli lah. Duduk jauh dalam hutan tu. Pergi hutan banat. Jauh. Kadang tak ada makan. Tak tahu apa. Ni jahil yang salah Sayyidina Muhammad yang dimaafkan. Saya kawan saya tuan-tuan. Dia pergi berdakwah di Sabah. Dia bisa ikut rombongan dengan Ustaz Wadi Anwar. Salah Sayyidina Muhammad dengan Ustaz Muhammad Jim. Apa semua lah. Dia cerita saya tuan-tuan. Orang Sabah ni, orang asli di Sabah ni. Yang satu kita tahu hutan dia besar. Jadi nak masuk dalam hutan tu, bukan boleh pakai kereta biasa kita ni. Tapi nak kereta beza maybe tuan hancur tau. Hantar balik. Salah Sayyidina Muhammad Pomem tak mau repair. Dia kena pergi 4x4. Sebab jalan gitu. Berlopak dan sebagainya. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi, siapa dah nak masuk pergi ceramah tu? Saya tak tahu. Siapa nak pergi masuk ceramah tuan-tuan dalam tu? Maka salah Sayyidina Muhammad rupanya bila pergi jumpa Tok Batin, dia bagi Tok Batin, Tok Ketua apa lah. Depa ni tuan-tuan ada pendakwah yang sanggup pergi. Memang betul-betul struggle pergi lah, pergi jumpa orang kat asli ni. Pergi bagi cerita tentang Islam. Bila ustaz-ustaz ni balik, geng Kristian masuk pula. Geng Kristian tuan-tuan, depa pandai. Depa bagi duit. Saya bila balik ustaz-ustaz ni masuk Islam pula. Saya balik ustaz-ustaz ni masuk Kristian pula. Jadi duduk pimai kat 16 kali masuk Islam. Itu kata jahil tu. Sebab memang duduk jauh. Jadi cerita dia mereka ni salah Sayyidina Muhammad dimaafkan. Yalah salah Sayyidina tuan-tuan nak masuk satu jauh. Lepas tu nak cerita bab puasa, nak cerita bab syariat. Bukan senang. Bukan dia boleh hadam ke semuanya bab sembahyang, bab puasa, zakat pun tidak. Sikit-sikit dia terima. Ini dimaafkan. Salah Sayyidina Muhammad. Maka depa wajib dah puasa? Tak wajib. Dimaafkan. Kalau depa tahu sikit-sikit boleh juga puasa, nak buka ikut suka tak ada masalah. Dimaafkan. Salah Sayyidina Muhammad tu saya terkejut 16 kali masuk Islam. Salah Sayyidina Muhammad. Tu kata dimaafkan tu. Kesian depa. Baik. Dan salah Sayyidina Muhammad orang yang disebut sebagai Al-Fatrah. Al-Fatrah ni bukan hanya pada sebelum kedatangan Nabi saja. Kita sekarang pun ada Al-Fatrah. Siapa dia Al-Fatrah tuan-tuan? Mereka ni yang tak tahu langsung ataupun tak sampai kepada mereka dakwah. Rupanya hak saya cerita geng-geng hak dalam hutan tu, ada lagi hak jauh lagi. Hak tu pakai cawat tu. Hak tu tak tahu apa langsung. Agama pun tak tahu. Mereka hidup cari makan tidur. Balik cari makan tidur. Tu je. Mereka ni sebut sebagai Al-Fatrah. Rupanya ada lagi. Al-Fatrah ni ulama sebut mereka ni tak masuk, mereka ni orang terakhir dimasukkan ke dalam syurga. Orang-orang macam kita ni, salah Sayyidina Muhammad dihisap dulu, hisap amal, ditimbang segala amal, mereka tu lah kali. Akhirnya bila semua dah masuk syurga neraka, baik, mereka ni tak dihisap apa-apa amal, hanya dimasukkan terus ke dalam syurga. Seronok Ustaz, jadi Al-Fatrah. Betul pergi dalam hutan pula. Dah elok-elok pakai baju, pakai cawat pula. Tak boleh lah. Mereka tu daripada awal lagi tak tahu apa. Jadi tak wajib ke atas mereka puasa. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Yang ketiga, iaitu salah Sayyidina Muhammad rukun puasa yang ketiga ialah wasaimun, iaitu orang yang berpuasa itu sendiri. Rukun ketiga ini disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Rukun ini adalah seperti penjual dalam syarat jual beli. Sebabnya ialah puasa dan jual beli tidak mungkin dapat dilakukan jika tidak ada keduanya. Berbeza dengan solat, ia mengandungi rukun-rukun qauli dan fi'li yang menggambarkan solat itu sendiri tanpa perlu kepada adanya dulu orang yang solat, barulah dikatakan solat. Apa makna dia? Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Kalau puasa, salah Sayyidina Muhammad, kita tak boleh cam orang tu puasa. Semayang, kita boleh tahu kata orang tu semayang. Sebab apa? Dia semayang, dia berdiri, dia rokok, dia sujud. Kita tahu kata dia semayang. Tapi kalau puasa, dia bukan buat apa-apa. Dia baca surat khabar, kita tak tahu kata dia puasa.
ataupun tidak. Dia duduk seorang-seorang, dia duduk salah saya nak duduk renovate rumah dia ke, duduk cat rumah ke. Jadi salah saya Muhammad, maka rukun bagi orang yang ketiga ni itu orang yang berpuasa salah saya Muhammad. Maknanya salah saya Muhammad tak seperti orang yang sembahyang kerana tak didahului dengan perbuatan di hadapan. Contohnya sembahyang. Kita tahu kata orang tu sembahyang sebab apa? Dia baru lepas sembahyang. Kita tengok kawan tu duduk tahiyat akhir. Baik, sebab apa? Perbuatan solat telah didahului oleh orang tadi. Puasa tak dapat digambarkan. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang puasa ni, salah Sayyidina Muhammad, atas diri dia kena jaga daripada perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan puasanya. Sebab tu rukun disebut hanya 3 yang di sini. Salah Sayyidina Muhammad yang pertama tadi ialah orang yang salah Sayyidina Muhammad yang pertama tadi disebut ialah niat. Salah Sayyidina Muhammad yang kedua ialah orang yang meninggalkan perkara yang tak sesuai. Salah saya yang tak sepatutnya, melainkan orang yang jahil. Dan yang ketiga ialah orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi rukun puasa ni, yang ketiga, salah Sayyidina Muhammad dia terletak kepada orang yang puasa itu sendiri. Mana dia kena jagalah benda yang tak sepatutnya dia buat, daripada dia makin esok sampailah dia buka puasa. Jadi rukun puasa ni mudah saja. Salah Sayyidina Muhammad jaga niat dan jangan buat perbuatan yang membatalkan puasa. Selesai. Itu saja salah Sayyidina Muhammad. Baik. Masuk sikit tentang ada maklumat yang ditulis dalam kitab ni, iaitu sunat puasa. Jadi dalam kita nak menghadapi puasa, suka saya ingatkanlah, kita peringatkan supaya kita tak lupa. Jangan tertinggal sunat-sunat puasa. Bukan puasa sunat. Sunat waktu puasa tu ada sunat dia. Baik, yang pertama, salah Sayyidina Muhammad, yang dilakukan ketika berpuasa dan dalam bulan puasa itu sendiri. Yang pertama ialah segera berbuka, yakni iftar pada waktu dia. Jangan bertangguh-tangguh. Contohnya, salah Sayyidina Muhammad, kita ni dalam keluarga, isteri kita semua dah sedia hidangan, tunggu nak masuk buka puasa. Kita duduk di ruang tamu, duduk baca surat khabar. Tak apalah, puan makan dulu lah. Tak kira lah, ayah makan. Tak boleh. Salah Sayyidina Muhammad. Nahabat kata, dia tu ambil berat dengan keluarga dia. Ataupun dia nak mengutamakan keluarga. Tak boleh. Al-isaru bil-qurabi makruh. Isar ni beralah dalam perkara mendekatkan diri kepada Allah, hukum dan makruh. Kita buka puasa, segerakan buka puasa itu adalah ibadah. Allahu Akbar, Allah, ataupun jam bunyi. Jam masuk waktu memang tepat dengan waktu yang dah diset dalam takwim, bunyi. Cepat-cepat ambil, buka. Segerakan. Ini yang dituntut oleh Nabi dan dituntut oleh syarak. Tak boleh kita tak apa makan dulu. Saya makan. Ayah nak baca Quran dulu. Tak boleh tuan-tuan. Beralah dalam perkara ibadah makruh. Dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi ghairiha mahbub. Tapi selain daripada perkara ibadah, kita beralah tak ada masalah. Itu dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang lain. Soh depan kosong. Kita tengok soh depan kosong. Ataupun kita duduk soh ketiga, soh keempat. Soh pertama ada kosong. Kita tolak orang sebelah. Hang lanat. Makruh hukumnya. Bila kita tengok soh kosong, kita cepat-cepat pergi. Sebab apa? Memenuhi soh pertama itu hukum dia. Salah Sayyidina Muhammad dituntut oleh syarak. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi, dan perkara itu ibadah. Sebab apa? Duduk soh pertama, pahala dia lebih besar daripada orang yang duduk di soh kedua. Lepas tu kata guru saya, orang yang duduk di soh kedua kena cemburu dengan orang yang duduk di soh pertama. Hebatlah mereka. Duduk soh pertama, boleh pahala banyak. Aku ni duduk soh keempat. Pahala aku sikit pada mereka. Kena cemburu. Jadi sebab apabila dia cemburu, baik, solat selepas tu dia akan pulun pergi duduk soh depan pula. Tak boleh bagi orang, aku ni bila nak dapat pahala banyak, duduk soh belakang. Aku nak pulun duduk soh depan. Nampak tuan-tuan? Itulah perkara ibadah. Tak boleh kita bagi orang lain. Kita dulu. Dalam bab mendekatkan diri kepada Allah, kita dulu. Jangan duduk. Biar orang lain, jangan. Kalau perkara dunia, orang lain dulu, tak apa. Kita tak apa. Kita belakang, tak apa. Macam mana? Salah Sayyidina Muhammad hari ni tak ada rezeki. Rezeki dia, tak apalah. Mungkin rezeki aku hari lain. Macam tu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi, yang pertama sunat dia ialah segera berbuka, iaitu berbuka ataupun disebut sebagai iftar pada waktunya. Jangan berlengah-lengah.
Yang kedua, makan sahur dan melambatkannya, iaitu pada 1/3 malam yang terakhir. Yang Allah Ta'ala sebut, waktu wabil asharihum yastaghfirun, iaitu pada waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah. Jadi tuan jangan bangkit soal awal, pukul 3 pagi bangkit soal. Sebab apa? Saya nak lena, duduk sayang. Duduk sayang tidur dah. Bangkit pukul 3. Tidur tuan-tuan, lepas makan sahur tidur. Lena jaga-jaga maghrib. Tidur. Salam. Kawan saya tuan-tuan, besar sekali. Di kat Mesir lah tuan-tuan dah. Kalau saya nak makan sahur awal sangat. Makan sahur awal. Lagi 2 jam subuh makan sahur lah. Dia lena. Lena tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad. Zuhur dia makan semayang lah. Lepas semayang zuhur, makan tidur balik. Makan semayang asar. Bunyi asar, orang tahu dia makan semayang asar. Dia semayang, bukan turun semayang jemaah pun. Semayang seorang-seorang dalam bilik. Lepas tu musim sejuk pula. Memang duduk dalam selimut lah. Musim sejuk tuan-tuan. Lepas tu, lepas semayang asar, lena balik. Semayang maghrib. Lena balik, tak buka besar. Kami kata dia ni tak buka. Sampai insya' tuan-tuan. Anak Sayyidina Muhammad, kecoh. Kawan saya lena tu, ni, keluar darah mulut dah. Kami akan matilah. Jaga-jaga tuan-tuan, dia jaga. Pakat berumun dia lah, dia tu. Dia tak, kawan-kawan pakat tak berani buat apa, takut mati dah. Ni, keluar darah ni. Rupanya tidur banyak sangat, tak boleh lah. Tak mungkin darah naik kepala kau, wallahualam. Sebab tak gerak banyak, akhirnya darah keluar. Makin pakai ada teriak apa dah. Dia makin dia kabur sudah. Ada apa ada. Soalan Sayyidina Muhammad. Kesan tidur banyak sangat. Jadi tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad melambatkan sahur. Supaya apa tuan-tuan? Yang ni rahmat Allah kepada kita semua. Kita bukan macam umat dahulu. Umat dahulu contoh Nabi Adam AS. Syariat Nabi Adam tuan-tuan, puasa setahun. Bukan puasa setiap hari, setahun. Hari ni setahun lepas baru buka. Tu syariat Nabi Adam. Kita tak macam tu dah. Nabi Musa 30 hari. Hari ni 30 hari lepas tu baru buka. Lo tuan-tuan dah tak pakai dah syariat tu. Setiap hari buka. Dan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada hamba-hamba dia yang merupakan umat Nabi SAW, mempercepatkan buka dan melambatkan sahur. Melambatkan sahur. Dekat-dekat lagi 10 minit nak masuk subuh. Itulah waktu yang terbaik untuk kita bersahur. Dan waktu itulah banyak minta ampun kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah. Yang Allah Ta'ala mengiktiraf orang-orang yang beristighfar. Soalan Sayyidina Muhammad, pukul 4 bangun, main tahajud saat munajat dan sebagainya, baca Quran. Lagi 20 minit ataupun setengah jam tu dah mula boleh dah bergerak pergi ke meja makan dan siap untuk bersahur. Ataupun lagi 5 minit nak azan, lepas tu baru makan. Lagi terbaik. Seolah-olah macam ni. Seolah-olah macam soalan Sayyidina Muhammad, masa tu ngam-ngam. Kalau awal sangat, pukul 3 makan esok, seolah macam dia ambil masa. Jadi, masalah letih pula kita. Jadi, jaga pukul 4 kalau tak masuk subuh ke, tadi dah makan suara, tidur balik. Nampak tuan-tuan, seolah macam masa tu tak, masa yang kita nak berpuasa tu macam tak sesuai. Jadi, kalau melambatkan sahur dan mempercepatkan berbuka, itu masa yang ngam. Istilah yang cukup cantik. Seolah Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Sebab tu tuan-tuan, dinamakan Raya Aidilfitri. Sebab apa tuan-tuan? Balik kepada fitrah. Fitrah kita ni makan. Fitrah kita bukan puasa. Puasa tu hanya kewajipan saja. Taklifan yang Allah Ta'ala bagi. Asalnya fitrah kita ni ialah makan. Sebab tu sebelum pergi sembahyang raya, kena makan. Sunat hukum dah, tak makan makruh. Jangan duk biak dengan dia macam rajin. Dia terbiasa dengan sebulan puasa. Tiba-tiba main sunat, tak mau puasa, nak kekalkan puasa macam mana hari-hari puasa. Tak boleh. Dia kena makan juga teguk ayam ataupun sesuap apa-apa kah. Bagi ada lapik perut juga. Sunat hukumnya. Nabi pun buat. Macam mana kita boleh tinggal? Kalau Sayyidina Muhammad, ada kawan saya, dia jenis tu. Dia orang kata apa? Tak tahu, rajin terlebih. Saya jumpa salah Sayyidina Muhammad. Saya tak boleh. Nabi pun buat. Nabi tak tinggal makan sikit sebelum pergi semayang raya. Jadi salah Sayyidina Muhammad tu rahmat Allah Ta'ala tu kepada hamba-hamba dia. Iaitu terutama umat Nabi SAW. Baik. Yang ketiga, sunat mengakhirkan sahur sehingga masuk waktu imsak.
Iaitu kadar masa yang cukup untuk membaca 50 ayat Al-Quran sebelum solat subuh. Agak berapa minit tuan kita baca? 50 dalam 20 minit. Kalau baca dengan tartil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tu baca pertengahan. Kalau cepat, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tu saja dalam 10 minit selesai 50 ayat. Kalau baca lambat, dibaca dengan kadar pertengahan. Kadar pertengahan tu ambil masa lebih kurang 20 minit ataupun 15 minit untuk habiskan. Jadi tempoh itulah sebelum masuk waktu subuh. Sangat-sangat dituntut kita sahur. Kalau Sayyidina Muhammad. Kira habis, kira kenyang, tu kira masuk azan subuh tu kira sangat cantik. Baik. Maksudnya Allah tak zalim kat kita. Tuan-tuan, kalau kita tengok balik, Allah tak zalim kita. Allah Ta'ala suruh buat begitu sebab apa? Rahmat sebenarnya. Rahmat, kasih sayangnya. Yang keempat, sunat berbuka puasa dengan segera ketika yakin waktu maghrib telah masuk. Contohnya, yakin yang macam mana? Baik, paling senang kita nak tahu cahaya merah di langit tu dah nampak lah. Tahu dah kata masuk waktu maghrib. Walaupun kena azan, dia tak azan lagi. Dia pun buka puasa dulu. Bunyi jam, bunyi dah. Muazzin tak azan lagi. Ada masjid, suara yang azan cepat, azan terus. Dia diri depan mikrofon tu, masuk azan, terus azan. Tak sunat hukumnya. Cara dia macam mana? Masuk waktu, tenak bunyi, jam, berdetik. Baik, ambil ayat, minum seteguk, ataupun 2-3 teguk, kurma 3 biji. Paling ringkas, itu baru azan. Yang ni tak ada masalah. Tapi kalau tunggu azan, jam bunyi terus azan, tak sunat hukumnya. Jadi, Sayyidina Muhammad, rahmat juga Allah Ta'ala suruh buka puasa dulu. Jangan duk azan ni. Tunggu saat. Habis minum tu, paling kurang lapik perut lah. Baru azan. Tak ada masalah. Ataupun kita di rumah, Sayyidina Muhammad, tak payah tunggu azan habis dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan makan ni. Tunggu azan lagi habis. Hormat azan. Jangan jadi gitu. Jangan jadi itu. Sayyidina Muhammad, makan. Disunatkan hukum dia. Buka terus. Yang kelima ialah membaca doa ketika berpuasa. Salah Sayyidina Muhammad. Antara doa berbuka puasa ialah, baik, dia nak baca waktu bila tuan-tuan? Doa ni sebenarnya baca waktu bila? Sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu. Lagi seminit, waktu tu baca. Salah Sayyidina Muhammad. Jangan tunggu tet bunyi jam, baru Allahumma dari. Waktu bunyi tu, terus makan. Tu kaedah dah. Salah Sayyidina Muhammad. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi je tidak, Bismillahirrahmanirrahim, makan lah. Habis makan, barulah baca doa. Boleh juga. Allahumma laka sumna, wa bika amanna, wa ala rizkika aftarna, birahmatika ya arhamar rahim. Boleh juga, tak ada masalah. Ni baca doa panjang, anak tu roncong perut dia bunyi lah. Saya nak, ayah, cepat lagi baca doa kan. Ada sikit doa. Buh lagi doa untuk Palestin dan sebagainya. Sabar tak? Ada Sayyidina Muhammad. Buka puasa dulu. Saya nak baca doa untuk Palestin, tidak ada masalah. Baik, jadi apa doa dia? Allahumma laka sumna, bagi ramai-ramai. Ataupun seorang-seorang musafir ke, Allahumma laka sumtu, bika wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu. Zahabaz zama, wa batallatil uruq, wa sabatal ajru insyaAllah. Saya rasa ada di kalangan kita yang amal doa ni. Ada yang baca ringkas ya? Allahumma laka sumna, wa bika amanna, tu ringkas. Sambung sikit lagi. Zahabaz zama, wa batallatil uruq, wa sabatal ajru insyaAllah. Ini panjang sikit. Lagi panjang. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Panjang lagi. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Apa makna dia tuan-tuan? Selalu kita dah baca, ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa. Salah Sayyidina Muhammad. Denganmu beriman. Denganmu aku beriman. Dan dengan rezeki daripada Engkau aku berbuka. Ini yang paling ringkas kita dah baca tu. Wa bika amantu wa ala rizkika aftartu tu. Baik. Zahabaz zama wa btallatil uruq. Apa makna dia? Telah hilang rasa dahaga. Kita makan, kita minum tu hilang. Tu rahmat Allah Taala tu. Rasa tenang. Bila ayat masuk rasa nyaman. Tu rahmat Allah. Kena baca doa. Kena ucapkan syukur pada dia ya. Baik, Allahumma barik lana fima razaqtana tu kan doa makan. Allahumma barik, doa makan ni satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa makan. Allahumma barik lana ni untuk semua nikmat yang kita dapat.
Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu untuk semua nikmat kita dapat. Kita dapat rumah baru, kita dapat pakaian baru, kita dapat kereta baru, kita dapat apa-apa pekerjaan baru. Baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah apa yang telah kau bagi kepada kami. Tak kira apa-apa nikmat pun, bukan hanya makan saja. Dan jauhilah kami dengan nikmat ni daripada azab api neraka. Kalau Sayyidina Muhammad, kadang-kadang ada orang dapat rumah baru, dia jadi sombong. Ada orang dapat kerja baru, jadi sombong. Sebab dia tak lupa pada Allah yang Allah tak bagi nikmat. Akhirnya pekerjaan dia yang menyebabkan dia sombong tu menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Jadi salah Sayyidina Muhammad dalam puasa ada doa khusus. Ini doa saya baca ni. Iaitu telah hilang segala dahaga dan telah basah urat dan telah tetap pahala insya-Allah. Jadi kita bersangka baik dengan Allah Taala, moga-moga puasa kita sehari, hari pertama Allah dah tulis pahala dia. Harap macam tu. Ni doa lah. Kemudian alhamdulillahillazi a'anani. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menolong aku sehingga aku dapat berpuasa. Tuan-tuan jangan lupa kat dia. Salah Sayyidina Muhammad, dia bagi kita tahan tu berapa jam tu sampai maghrib tu dengan pertolongan dia. Kalau dia tak tolong tuan-tuan, asap tu duduk nampak ayah. Tak tahan ni, masuk bilik minum seorang-seorang, apa pun tahu. Mik semayang, main asap, nak kumuk buat tertelan. Allah tertelan pula. Padahal dia dah bercadang nak telan ayam tu. Sebab apa? Allah tak tolong dia. Allah tak bantu dia. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi kita boleh puasa sebulan ialah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kena berterima kasih dengan dia. Terima kasih dengan dia. Baik. Wa razaqani fa aftartu, dan dengan rezekinya lah aku berbuka juga. Ada lagi. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfir li. Ya Allah, aku memohon dengan rahmat-Mu yang luasnya melebihi segala sesuatu, maka ampunlah diriku. Jadi tuan-tuan, sebab tu Sayyidina Muhammad, bila kita puasa ni tuan-tuan, dia tak sama pahala sembahyang. Ganjaran puasa yang Allah bagi kepada orang berpuasa dengan ganjaran orang sembahyang Allah bagi kepada orang sembahyang tak sama. Pahala sembahyang kadang-kadang tuan boleh jadi pahala puasa kita melebihi pahala sembahyang fardu kita. Sebab Sayyidina Muhammad sembahyang, kadang-kadang kita sembahyang dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan kita sembahyang terkejap-kejap masa. Sambil sembahyang tengok jam. Kira dah ni Tok Iman ni awak lambat sangat. Nampak lambat. Jadi pahala kurang. Allah tahu. Allah tahu. Sayyidina Muhammad, kita ada kerja, kita sikit-sikit. Puasa, siapa pun tak tahu. Hatta malaikat pun tak tahu. Sebab Allah kata, Sayyidina Muhammad, fasiyamun li wa ana ajzi bi lahad kursi. Maka puasa tu untuk aku. Dia tahan lapar kerana aku. Dia bertahan lapar bukan kerana siapa-siapa. Dia tahan lapar kerana aku, kata Allah. Wa ana ajzi bi, maka aku sendiri yang bagi pahala kat dia. Malaikat pun tak tahu. Ni pahala orang berpuasa. Sebab tu orang puasa, dia ada pintu khusus, pintu syurga yang Allah khususkan kepada orang berpuasa. Itu hebatnya orang puasa. Orang sembahyang boleh masuk. Dia ada pintu syurga yang Allah tetapkan mengikut kadar sembahyang dia. Ikhlas tak ada sembahyang. Kurang sikit, ni pintu ni. Lebihnya ikhlas dah, ni pintu ni. Tapi kalau puasa, dia ikhlas ke tak ikhlas, tetap masuk pintu yang sama. Sebab apa? Dia tahan puasa. Walaupun dia terpaksa juga. Nak masuk dah puasa, dia jadi kelam kabut lah. Dia kira masuk bulan puasa, dia jadi gelisah. Ada orang macam tu tuan-tuan. Kalau kita ada di kalangan kita macam tu, minta Allah Ta'ala buang perasaan tu. Perasaan tak suka masuk bulan Ramadan. Wal'ayazubillah. Jadi minta Allah Ta'ala hadirkan rasa gembira. Minta Allah Ta'ala bagi rasa seronok. Ya Allah, tak sabarnya nak masuk bulan puasa. Kadang-kadang ulama salafus soleh tuan-tuan, mereka 6 bulan lagi nak masuk Ramadan dah menangis dah. Kita harap kita walaupun sebulan lagi nak, ada 3 bulan lagi dah rasa dah ni, rasa kehangatan tu. Tak sabarnya. Jadi Sayyidina Muhammad tu Allah Ta'ala balas. Dia tak sama macam orang sembahyang. Sayyidina Muhammad kadang khusyuk lah sembahyang, mai pada rakaat 3. Rakaat pertama tak mai lagi khusyuk. Rakaat kedua tak mai lagi. Sayyidina Muhammad rakaat 3 baru mai khusyuk. Dia tak sama macam orang puasa. Orang puasa sebulan nak masuk Ramadan dah rasa dah. Tu biasa. Cara sambutan itu tak sama. Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Jarang-jarang. Setahun sekali. Kalau sembahyang setiap hari. Itu tak sama. Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Sayyidina Muhammad
yang keempat. Yang ketiga. Yang kelima, yang keenam. Sunat berbuka dengan kurma dipanggil rutab, iaitu kurma setengah matang. Rutab ni dia ada 3. Dia ada rutab, dia ada balah, dia ada tamar. Rutab ni warna merah. Kan warna kuning. Dia separuh masak ni warna merah. Siapa ada penjual kurma tadi tak ada? Bila abang macam makan kurma. Kurma hak awal, hak kuning ke hak merah? Tuan jawab ni rakaman ni. Masjid Kuala Pai. Yang kena beritahu. Tuan-tuan pun tahu juga bab kurma ni cerita sikit dia. Baik, yang pertama warna kuning. Kuning. Kuning ke merah? Kuning dulu. Kuning tu dipanggil rutab. Bukan, dipanggil balah. Dia pedak ke? Pedak no? Dia manis, dia dah manis tu. Dia ada rasa kelat-kelat. Bukan pedak, kelat. Hak kedua, hak kali merah tu. Sebelum dia nak jadi hitam. Hitam hak yang kita beli. Yusus tayuk tu. Hak yang kering tu. Hak tu dipanggil tamar. Hak ketiga tamar. Hak kedua balah. Yang pertama balah. Yang kedua rutab. Yang ketiga tamar. Jadi sunat kita berbuka dengan rutab. Yang pertengahan tu. Ikutlah hak mana. Tak apa. Ustaz Junah cari pula. Nak cari tamar lah. Kadang awal-awal sampai stok dah habis lah. Kita pergi lewat. Pipi tinggal hak tamar. Belilah tamar. Tak ada masalah apa pun. Sebab Nabi kata berbuka dengan aswadain. 2 benda hitam. Apa aswadain tadi? Air putih dengan kurma. Kurma Nabi sebut. Tak ada masalah umum. Jadi sini hukum dia sunat berbuka dengan kurma rutab. Iaitu kurma setengah matang. Dengan bilangan ganjil. Sebiji, 3, 5, 7 sebagainya. Contohnya sebiji, 3 biji, 5 biji. Macam tu. Jika tidak ada rutab, berbuka dengan busrun, iaitu kurma hijau. Awal-awal kali. Kurma hijau. Jika tidak ada, dengan tamar, iaitu kurma hak hitam, hak kering tu. Jika tidak, dengan air zam-zam. Jika tidak ada, dengan hulwun, ataupun makanan manis yang tidak dimasak. Contohnya, apa benda manis? Saya tanya coklat boleh tak? Saya tanya guru saya, coklat boleh tak? Boleh. Selagi dia manis, berbuka dengan benda yang manis. Hukum dia. Jangan berbuka benda pedas. Buka benda yang manis dulu. Salah Muhammad hukum dia sunat. Seperti zabib, anggur kering. Atau madu. Boleh juga berbuka puasa dengan, contohnya, dia tak ada apa dah di rumah dia ada madu ya. Ataupun dia tokek madu. Sampai tak ada beli. Dia puasa madu kelulut tu. Jadi ada madu lah. Buka puasa dengan madu. Itu paling, janji benda manis. Salah Muhammad baik. Jika tidak ada juga, kalau madu pun tak ada, dengan halwa atau makanan manis yang dimasak. Contohnya, apa dia benda manis yang masak? Kunafa. Oh, kunafa cerita mana tuan-tuan? Kunafa, sikit cerita. Kunafa ni tuan-tuan, dia ialah manisan pertama yang dia buat di dalam Islam. Yang dimasak oleh Sayyidina Osman kepada Nabi SAW. Kunafa. Kita dah beli je tepi jalan sepotong tu RM15. Saya pernah beli dekat Mergun tu RM15 sepotong sedap. Itu banyak gula dan sebagainya. Sunat hukum dah. Kita berbuka dengan benda manisan yang dimasak. Kalau yang tak dimasak lagi, contohnya madu. Itu tak dimasak. Manisan. Kalau tak ada yang tak dimasak, barulah cari manisan yang dimasak. Tak kira lah apa-apa manisan yang jual kat kedai tu. Seperti, dan juga manisan-manisan yang lain. Yang ketujuh, kita habis benda sunat ni. Menahan diri daripada makanan syubhat. Makanan syubhah. Makanan yang diragui halalan thayyibah. Ataupun halal tetapi kita ragui thayyibah dah. Syubhah. Yang halal hak mana? Hak betul-betul ni. Halal pun sama. Thayyibah pun thayyibah. Thayyibah ni tak mana? Sudut penyediaan dia tu. Contoh kita pergi bazar. Di bazar tuan-tuan ramai orang berniaga. Hak orang perempuan pun ada. Orang lelaki pun ada. Contohnya tuan-tuan, kata guru saya, elakkan daripada membeli di gerai yang orang perempuan yang tak pakai tudung. Yang tak menutupi aurat. Walaupun dia masak sedap tuan-tuan. Sayyidina Muhammad. Dia masak apa? Apa dia jual lah kuih apa. Dia pakai tudung tapi tengah pendek. Ni nampak ni. Tak tutup aurat. Makanan tadi jadi syubhah. Hanya kerana kawan hak jual tadi tak tutup aurat saja. Makanan tadi jadi syubhah. Berhati-hati. Sayyidina Muhammad. Lagi tak pakai tudung ataupun tak semayang, payah juga.
Kalau kita nak tahu orang tak semayang ni susah. Tu kita berhati-hati. Soalan Sayyidina Muhammad, lah kalau tak salah ingat ada orang semayang di bazar. Depa hampang sejadah belakang tu ada kain terpan tu semayang ramai-ramai. Ada bazar yang buat semayang berjemaah. Kadang ialah ramai, kadang balik kerja pun takut jam, semayang berjemaah di bazar. Bolehkah? Tidak ada masalah. Jadi tengok dulu kedai yang menyediakan halalan thayyibah. Baik. Sebab apa tuan-tuan? Kita puasa dah berapa jam dah, tiba-tiba buka dengan benda syubhat, habis puasa kita. Habis pahala fadilat puasa tu habis. Rugilah Sayyidina Muhammad buka dengan benda syubhat. Sayyidina Muhammad 30 hari buka dengan puasa dengan benda syubhat. Allah rugi. Sayyidina Muhammad. Kemudian Sayyidina Muhammad dan menahan diri daripada makanan syubhat dan syahwat yang dibolehkan seperti mendengar, melihat, menyentuh atau menghidup bau wangi. Contoh. Yang pertama tadi dia kata hindarkan diri daripada makanan syubhat. Dan juga waktu puasa jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jangan kita duduk kata ke orang, jangan duduk dengar aib orang, jangan duduk tengok benda haram. Sayyidina Muhammad lagi. Dan menghidup bau wangi. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita nak beli minyak wangi, Sayyidina Muhammad, saya dengar kupasan daripada guru saya, syarahan daripada guru saya. Kita nak beli minyak wangi, kadang-kadang kita bau dulu. Ini bukan bulan puasa saja ni, hari biasa. Kita bau. Teh. Tak apa, terima kasih. Tu kita wangi lah. Sayyidina Muhammad, kamu tu cuma tak beli. Hang try semua. Oh, syok dia try semua. Esok main pula. Ni nak try bau ni kan. Saya terlupa lah bau ni macam mana. Okey, tak apa, terima kasih lah. Lalu boleh kat dia. Tuan-tuan, walaupun kita bau minyak wangi, kena bayar. Kalau kita orang yang warak, kita ambil bau minyak wangi. Sayyidina Muhammad test bau. Wangi. Saya nak beli, berapa harga sebotol? RM15. Baik, kita bayar RM16. RM1 tadi sebab apa? Saya dah bau dah wangi tadi. Macam tu. Kalau nak jaga diri daripada Sayyidina Muhammad, dia pergi kalau nak ada sifat warak. Bau tu pun kena bayar. Bukan free tuan-tuan. Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita nak jadi orang yang warak, kelakuan macam tu. Bukan saya nak kata wajib tak. Salah saya bukan haram macam tu tak. Cuma nak ada sifat warak dalam hati kita. Warak ni apa tuan-tuan? Sayyidina Muhammad tidak tamak dengan dunia. Tu warak. Sayyidina Muhammad. Baik. Apatah lagi bulan puasa. Bulan puasa, Sayyidina Muhammad, orang pakai minyak wangi, hukum dia makruh. Sebab apa? Takut orang lain terganggu. Kalau nak pakai, paling kurang deodoran. Deodoran tu ubat ketiak tu. Sapam tak bau. Kan deodoran tu paling kurang sapam tak bau. Sebab dia tertutup. Dan ditutup dengan baju pula. Tak bau lah. Dia kena pakai spray tu. Sayyidina Muhammad, hukum dia makruh. Cuma kalau bersugi, ada hukum. Sebab kita yang pertama menurut pandangan Imam Nawawi, Imam Nawawi membolehkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Sayyidina Muhammad bersugi hukum dan makruh. Ini pendapat tuan-tuan. Tuan-tuan nak ikut pendapat mana pun tidak ada masalah. Boleh. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam pendapat ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan makruh. Sebab apa? Sebab bau mulut orang berpuasa, kata Nabi SAW, itu lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa-siapa yang bersugi, yang kalau menurut pandangan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i hukum dan makruh, sebab apa? Dia tak mau bau wangi tu. Dia tak mau mulut dia tu wangi di sisi Allah. Sebab tu hukum dan makruh. Sayyidina Muhammad. Jadi kalau siapa yang ikut pendapat daripada pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i, tinggalkan sugi. Tapi kalau orang yang nak mengikut orang yang nak ikut pandangan Imam Nawawi, dibolehkan. Sebab apa? Sayyidina Muhammad, kadang-kadang kita puasa, bau mulut kita, Sayyidina Muhammad kadang tak menyenangkan orang lain. Sayyidina Muhammad, bukan kita nak bercakap dengan dia tak. Ni pandangan ulama daripada Imam Nawawi. Jadi cara dia ambil sugi. Nak semayang, Sayyidina Muhammad setiap kali semayang sugi. Jadi bau tu kurang sikit. Lagi kita nak bersembang dengan orang dan sebagainya. Imam Nawawi pandangan dia macam tu. Jadi nak ikut yang mana? Nak ikut pandangan Imam Nawawi pun boleh. Nak ikut pandangan di antara Ashabus Syafi'iyah pun boleh. Tidak ada masalah. Kalau tuan-tuan yang tak mau sugi, tinggalkan. Nanti habis puasa, sugi balik. Tapi kalau orang yang nak amalkan sugi setiap kali semayang, walaupun dalam bulan puasa, ikut pandangan Imam Nawawi. Baik. Kemudian, mandi junub sebelum fajar. Contoh malam tu,
jimat dengan isteri. Contohlah, contoh berlaku jimat selepas main tarawih. Jadi tak mau mandi lagi. Salah Sayyidina Muhammad, nak makit sok dulu boleh tak? Boleh. Jangan sampai tengah hari baru mandi wajib. Jangan tuan-tuan, jangan berlama-lama dalam hadas. Kalau boleh sebelum subuh tu mandi wajib lah. Salah Sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, yang ke-9, memperbanyakkan membaca Al-Quran, ibadah, i'tikaf dan berzikir terutamanya pada 10 takhir Ramadan. Saya nak bagi salah Sayyidina Muhammad pedoman kepada suami-suami yang isteri dia mengandung dan masuk bulan Ramadan. Isteri yang mengandung dan masuk bulan Ramadan, maksudnya dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan tu mungkin dalam kandungan 3 bulan, 4 bulan. Suami banyak i'tikaf di masjid. Kalau anak cerdik. Ini betul, saya dapat guru saya, alhamdulillah, tiga anak saya cerdik. I'tikaf, banyak akan i'tikaf. Banyak beriktikaf di masjid. Ini saya sebab saya dapatlah. Jadi saya nak share dengan tuan-tuan, salah Sayyidina Muhammad dan isteri waktu mana mengandung tu khatam, kalau boleh usahakan khatam Al-Quran 3 kali. Anak cerdik tuan-tuan, cerdik sungguh. Maknanya bila cerdik, kita tak beratlah. Kita tak susah nak ajar dah. Dia mana buat dia dididik dengan Al-Quran dalam perut mak dah. Dalam perut isteri dah. Dan waktu mana i'tikaf tu kita niat, ya Allah, dengan asbab i'tikaf aku ini, ya Allah, dalam bulan Ramadan pula bagilah kebaikan kepada anak yang dikandungan tu. Tuan-tuan tengok anak tuan-tuan kelak cerdik ataupun cucu yang tuan-tuan baru dapat menantu ke, ni nak masuk bulan Ramadan ni, tahu kata mengandung, suruh dia buat tu. Suruh menantu hak lelaki tu pergi i'tikaf, banyak i'tikaf di masjid, dan isteri tu, anak kita perempuan, khatamkan Al-Quran, kalau boleh usahakan 3 kali khatam. Sekali pun tak apa dah, tapi kalau boleh 3 kali. Selama 9 bulan tu khatam Al-Quran 3 kali. Anak cerdik tuan-tuan. Ini betul daripada tutup guru lama. Saya ambil dan saya buat, dapat, alhamdulillah. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian solat tarawih dan witir. Sunat tarawih dan witir. Jangan buat tarawih saja, witir tinggal. Dia kata guru saya, dia tak seimbang. Dia berat sebelah. Jadi nak nak bagi berat sama, tarawih pun buat, witir pun buat. Yang seterusnya ialah memperbanyakkan sedekah. Yang ketiga terakhir, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Contoh tuan-tuan, paling mudah tuan-tuan, waktu nak buka puasa tu, kita ambil tuan yang gelas bagi kat isteri dah. Nak bagi, ni dipanggil wa'at'imut ta'am. Salah Sayyidina Muhammad, ambil. Kalau tuan-tuan, kalau dia tuan diminum kat dia, isteri tengok, boleh. Tak suat langsung. Kan contohlah, soalan nampak macam penting diri. Tapi kalau orang yang dia tuan yang dia bagi orang minum, agak macam mana? Orang sejahtera tak? Inilah orang yang sejahtera. Salah Sayyidina Muhammad, orang yang lapang hati dia, orang yang baik. Bagi kat isteri dia, bagi kat anak-anak dia minum. Buka puasa. Azan, itu dipanggil orang yang memberi makan kepada orang yang puasa. Ni paling dekat kita boleh buat dalam rumah kita. Kalau nak pergi masjid, jauh pula. Nak pergi bagi kat kampung-kampung, payah pula. Jadi kita buat praktik dalam rumah sudah. Paling dekat. Bagi pada isteri dan anak-anak. Memberi makan. Kita suruh kurma. Ni, abang. Yang ambil ni, abang. Kakak ambil ni. Memberi makan. Sama. Baik. Yang kedua terakhir, salah Sayyidina Muhammad memelihara diri daripada sifat marah. Ya tuan-tuan, dalam bulan puasa ialah kaedah terbaik nak bagi hilangkan sifat marah. Orang yang pongah, orang yang baran, sikit-sikit marah. Baik, tunggu bulan puasa, praktikkan tahan marah. Insya-Allah keluar bulan Ramadan dan hilang sifat marah. Marah tu kena ada juga, cumanya marah yang tak sepatutnya. Kadang marah tak kena tempat. Sampai orang jadi tak suka. Sasat marah. Perangai ni. Jadi perangai ni, bulan puasa tuan-tuan, azam sungguh-sungguh, ya Allah, kau buanglah sifat marah ni. Saya sampai orang tak suka kat aku, sampai orang tak mau kawan. Minta, Tuhan tahulah hati kita. Dia akan buang sifat tadi. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian salah Sayyidina sebab apa? Marah ni daripada syaitan. Puasa tuan-tuan, bila kita puasa, syaitan lemah. Waktu ni kita ambil peluang, minta pada Allah Ta'ala buang sifat marah tadi. Dan mengelakkan diri daripada berkata keji, berdusta, fitnah, mengumpat dan lain-lain. Dan terakhir ialah sunat dalam bulan puasa, iaitu memelihara seluruh anggota badan daripada melakukan perkara dosa dan maksiat. Sayyidina Muhammad. Yang inilah
Cara yang terbaik untuk kita jadi baik, maknanya tuan-tuan, didikan di pagi madrasah Ramadan ialah sekolah yang sangat terbaik untuk membina akhlak yang baik. Saya tak mau cerita panjang Sayyidina Muhammad sebab nafsu kita tuan-tuan dikalahkan dengan puasa sebenarnya. Cerita bila Sayyidina Muhammad, nafsu ni waktu mana Allah cipta dia, saya ringkaskan. Waktu mana Allah cipta dia akal dan nafsu, Allah tanya kepada akal, kamu siapa? Aku siapa? Akal jawab, engkau Tuhanku, akulah hambamu. Ini jawapan paling terbaik lah. Allah tanya kepada nafsu, mu siapa? Sayyidina Muhammad, wa man anta? Man anta wa man ana? Kamu siapa, aku siapa? Nafsu jawab apa tuan-tuan? Sendiri-sendiri. Ha, aku. Ini jawapan yang sombong lah. Akhirnya Allah Ta'ala rejam dalam neraka Jahannam 100 tahun. Bawa keluar pula. Tanya, kamu siapa, aku siapa? Dia jawab apa? Nafsi. Diri sendiri, dia sendiri. Bubuh dalam neraka sejuk. Sayyidina Muhammad bawa keluar pula 100 tahun. Daripada neraka sejuk tu bawa keluar. Han siapa, aku siapa? Nafsi. Itu jawab yang sombong. Akhirnya Allah Ta'ala suruh malaikat letak dalam neraka neraka lapar. Tuan-tuan, Allah kata, buh dalam neraka tu jangan bagi makan, jangan bagi setitik air sekalipun. Tak sampai sehari meraung. Menjerit dah. Tuan bawa keluar. Tuan tanya, kamu han siapa, aku siapa? Akhir jawab nafsu tuan-tuan. Dia kata apa? Engkau Tuhan, aku hamba. Jadi, Sayyidina Muhammad, hikmah daripada nafsu yang pernah disiksa oleh Allah dalam neraka lapar itulah asbabnya puasa. Puasa ni tahan lapar. Jadi tahan lapar ni melemahkan nafsu syahwat. Sebab tu Nabi kata, Sayyidina Muhammad, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Sayyidina Muhammad, barang siapa yang berkemampuan, kata Nabi SAW, barang siapa yang berkemampuan untuk menikahlah. Kalau tak mampu, puasa. Sebab apa? Puasa boleh jadi perisai bagi diri kita. Cara nak melemahkan syahwat, contohnya Sayyidina Muhammad nak mendidik anak kita tuan-tuan, bagi dia tak jadi liak sangat, suruh dia puasa. Dia akan terdidik dengan puasa tu. Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Nafsu dia lemah. Nafsu ni tuan-tuan tak ada cara lain lah. Hatta dengan sembahyang sekalipun, dia tidak dapat dikalahkan, melainkan dikalahkan dengan puasa. Itu nafsu. Sebab tu Allah Ta'ala bagi setahun sekali. Sayyidina Muhammad. Hanya sebulan tu yang kita puasa, dia boleh cover setahun. Tahun depan jumpa pula. Puasa lagi. Jumpa pula. Tu. Sebulan yang kita didik dia tuan-tuan, dia boleh cover setahun. Dia boleh jadi baik setahun. Itu hikmah kenapa Allah Ta'ala fardukan puasa kepada kita dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala pertemukan kita, insyaAllah lah. Kena tanamlah rasa azam untuk kita bersemangat dan menambahkan lagi amal di dalam bulan puasa yang tak lama lagi. Kita sekarang pun dah 28 Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, 3 bulan lagi. Tak lama lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita lagi untuk kita beribadah, mengabdi diri kepada Allah dalam bulan puasa. Walaupun kita ni bukan siapa pun, kita ni hamba dia aja. Kita tak lebih daripada itu. Kita tak lebih daripada sifat hamba. Jadi kita nak dapatkan sifat kehambaan itulah selebihnya dalam bulan puasa. Kalau kita tak boleh dapat dalam bulan biasa, minta pada Allah supaya Allah Ta'ala bagi dalam bulan puasa. InsyaAllah, mudah-mudahan kita keluar dari bulan puasa, kita lebih baik daripada puasa atau lepas. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya minta ampun dan maaf kalau terkesan bahasa. Sebenarnya ceramah, kuliah tak cakap macam ni pun. Adalah lah. Dia tak apa lah. Sayyidina Muhammad yang minta maaf, kesalahan bahasa, kurang bahasa. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله.